Jap. Pesan je. Diam. Apa nak cakap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya, Faizal Raswan. Dan kali ini dengan topik yang baru yang perlu kita bincangkan di musim PKP ini. Saksikan. Perintah Kawalan Pergerakan. Bab tabligh. Saya ada kawan tabligh. Rakan FB saya pun ada orang tabligh. Jadi memandangkan kita sebut cerita tabligh ni, jadi kita pakai kepiah lah. Kalau tak ada orang tabligh ni, saya ceritalah terang siapa nak buat kerja dakwah? Ada yang kata, alah ustaz-ustaz yang pergi ceramah tu, Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Kazim Ilyas, Ustaz Wadi Anwar, tu kan Ustaz Auni, Ustaz, ramai ustaz lah dalam YouTube kan, kita tengok apa semua kan, ataupun yang berada di masjid atau surau, ustaz-ustaz yang ada di keliling kita. Ya, dia orang pun berdakwah juga. Ya, saya tak nafikan dia orang memang berdakwah. Saya tak kata dia orang tak berdakwah, tetapi dia orang berdakwah makmum ataupun kita pendengar, kita pengikut yang mencari. Contoh, kita nak dengar Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Auni bercakap, kita buka YouTube, kita dengar 2 jam lah. Kalau sejam lah kita dengar. Betul. Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Don, kita dengar sejam lah kita dengar. Betul. Semua kita akan dengar sejam lah. Kita mencari, diorang berdakwah dan kita mencari. Okey, tabligh ni dia mencari orang. Ramai dia orang datang daripada rumah ke rumah. Dia orang pergi berdakwah 3 hari. Ada yang pergi 40 hari. Come on lah, korang boleh buat. Tak boleh. Saya terang cakap, setakat ni aku tak boleh buat. Sepatutnya kita salut dengan orang tabligh. Jangan kita tentang isu yang berlaku ni. KKM suruh di Masjid Seri Petaling. Korang tahu ke kisah dia? Kita hanya tahu daripada media, dan kita hanya tahu kisah KKM panggil, wahai sesiapa yang pernah pergi ke perhimpunan di Masjid Seri Petaling itu hari. Okey. Dia orang panggil untuk buat saringan. Belah pihak. Kita tak dengar dua belah pihak. Saya bukan nak backup tabligh, tak. Saya pun geram sebenarnya. Yang buat geram tu nanti kemudian. Kita cerita yang ni dulu kejadian yang berlaku, perhimpunan tabligh itu berlaku sebelum Perintah Kawalan Pergerakan. dia lebih kurang dengan langkah Sheraton. Juga ketika bola JDT lawan Kedah kot, tapi lebih kurang dalam 20,000 orang pergi stadium. Ketika tu majlis saya tak ingat, minta maaf cakap, majlis perhimpunan tabligh tu berada. So salah ke dia orang? Okay. Perhimpunan tabligh ni setiap tahun ada yang dihadiri oleh Sultan kalau masa dibuat di Masjid Seri Iskandar Perak itu dihadiri oleh Sultan Perak kalau tak silap saya. Perhimpunan tu berlaku ketika sebelum Perintah Kawalan Pergerakan. nak jadikan cerita, salah seorang jemaah tabligh Brunei balik saringan dan positif COVID-19, dan dia baru balik daripada Masjid Seri Petaling. Okey, bang, benda ni tu terang cakap lah ya, benda yang kita tak jangka. Ada jemaah tabligh balik daripada Korea, dia jadi pemandu pelancong. Dia tak kuarantinkan diri dia 14 hari. Ketika tu dia tak demam, dia tak apa, dan dia terus pergi ke Masjid Seri Petaling. Dekat situ antaranya yang diorang kata punca. Ada yang kata diorang degil nak datang. Bang, diorang punya leader dah pesan dah, kerajaan KKM suruh datang buat saringan. Bang, ramai datang tau yang pergi buat saringan. Ada tak yang tak datang? Ada. Manusia bang. Jemaah tabligh ni latar belakang dia tak sama Bukan dia datang daripada golongan yang awalnya ustaz, orang alim, dan dia jadi jemaah tabligh. Dia latar belakang dia berbeza Ada rockers,
ada yang pecah rumah, ada perompak, ada penyamun, ada orang yang baik, ada orang yang malas solat, jadi rajin solat, ada orang yang dulunya tak ingat, tak tahu, tak belajar agama, kemudian balik, orang yang baru dapat hidayah, orang yang macam-macam latar belakang bang. Bukannya datang daripada satu latar belakang, iaitu orang yang alim dan dia jadi jemaah tabligh. Tak. Orang yang baru dapat hidayah dan dia pula baru daripada buah jadi baik. Buah tu tak habis kikih lagi. Ini. Tapi yang degil-degil ni tak ramai. Yang ramai menyerah diri untuk buat saringan ramai. Tapi disebabkan nila setitik dua ni habis rosak semua jemaah tabligh, busuk nama. Nampak? Okey. Itu belum cerita lagi bab yang saya tak berani nak cakap. Tapi saya cakap jugalah. Ada yang diorang datang. Okey. Sila berkumpul dekat Masjid Seri Petaling. Kita akan buat saringan. Okey, diorang pergi ke hospital. Jemaah tabligh ni pergi hospital. Dah KKM suruh pergi. Bila pergi kat hospital ke klinik macam tu, diorang kata, Masjid Seri Petaling. Pergi ke Masjid Seri Petaling sebab di sana ada buat saringan khas untuk jemaah tabligh tentang COVID-19. Diorang pun pergi. Dan bila diorang pergi ke Masjid Seri Petaling, orang di sana pula cakap, hello, sini untuk budak-budak madrasah ini dia, kita orang akan saring. Untuk yang jemaah tabligh yang kes hari tu kena pergi ke hospital. Korang rasa kena pergi hospital balik ke? Ini antara yang berlaku. Tapi kita tahu, kalau orang kata, teruk sangat ke KKM ni? Come on lah, janganlah tuduh KKM teruk, babe. Ini first time tau. Negara kita tak pernah jadi pandemik macam ni. Tak pernah jadi. Kita nak cekap lah, nak keep on bagikan dia jadi lebih efisien. So, kesilapan macam ni kemungkinan ada berlaku. Itu tak nafikan. Biasalah manusia. Dan korang kena tahu KKM punya staff stres macam mana. Dan kita tahu diorang frontliner. Berapa orang dah yang kena kuarantin di rumah. Diorang sendiri frontliner kita hero-hero kita kena saring di rumah. Hero polis kita berapa orang yang positif COVID-19. Dan ada berapa ratus ke yang tengah disaring, dicek dan tengah tunggu keputusan. Kerja diorang untuk kita. Diorang macam diorang buat dalam kertas tu kan, apa? Kita orang buat kerja korang duduk rumah je, kan? Tapi ramai tak buat, degil kan. Dan dalam ramai-ramai ni ada tak yang tak follow instruction? Ada. Dan saya yakin diorang tahu kisah Saidina Umar. Bagaimana Saidina Umar pergi ke Syam bersama rombongan dan kemudian dia dihalang di luar sempadan Syam. Dan Saidina Umar berkata, kenapa dilanda wabak taun? So, macam mana Amirul Mukminin sama ada nak masuk ataupun tidak? Jadi diorang diskusi. Sebelum bergerak tu diorang diskusi. Ada yang mencadangkan, sahabat yang mencadangkan, kena masuk jugalah ya Umar. Eloklah kita masuk, kita dah nak sampai. Ada sahabat pula yang seorang lagi bertanya, cakap, macam mana ya Umar? Lagi Saidina Umar kata, kalau macam tu tak apalah, kita batalkan rancangan ini. Dan ada sahabat pula bertanya, ya Umar, engkau nak lari daripada takdir Allah ke? Jadi Saidina Umar menjawab dengan penuh himmah, kita bukan lari daripada takdir Allah. Kata, seumpama macam jika engkau terjatuh ada dua ladang. Satu ladang yang subur, satu ladang yang tidak subur. Dan engkau berada di ladang yang subur. Dan juga ataupun kau berada di ladang yang tidak subur. Dua-dua ini adalah takdir Allah. Kita tidak lari daripada takdir Allah. Kita daripada takdir Allah yang tempat berpenyakit, kita pergi ke tempat yang sihat. Takdir Allah yang tempat yang sihat. Jadi ketika itulah Abdul Rahman bin Auf, yang sedap ayat dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu tu yang sedap dengar dalam video tu. Sami'tu dia sebab menunjukkan bahawa
Abdul Rahman bin Auf sendiri yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah kata, ni saya kenalah, saya bukannya ustaz ni, kena baca sikit. Bila ada terdengar satu wabak di satu tempat, jangan kita memasuki tempat tersebut ataupun negeri tersebut. Dan bila kita berada di tempat berkenaan yang ada penyakit, janganlah kita keluar daripada tempat tersebut. Nampak tak Rasulullah dah pesan awal dah, kan? Yang berkata, kita orang lebih takut ke Allah daripada takutkan penyakit. Betul. Yalah, semua orang takut Allah. Cuma ada yang kata, orang yang kita tengok pada orang yang menjawab pula lah. Orang yang menjawab pula kata, dia kata, kalau macam tu kita terjun dalam kita mandilah di laut yang penuh jerung. Tak apa, kita lebih takut Allah daripada jerung. Ataupun kita pergi ke tempat yang musibah, kan? Ataupun dalam rumah yang terbakar, kita berada dalam rumah terbakar, tak apa, aku nak ambil barang aku dalam rumah, tak apa, aku lebih takut Allah daripada api. Jadi itu antaranya. Sebab kita tak, memang betul, saya cakap dia terang, majoriti jemaah tabligh, bukan semuanya yang nak membawa diri ke arah kebinasaan tu, tak. Tapi ni yang segelintir ni yang buat rosak, yang buat busuk nama ni, yang buat orang duk attack tu, kan. Jadi pergi, rasanya ada lagi yang tak pergi buat saringan. Itu yang agak yang tak syok ni. Bukan apa, kalau dia kena infected COVID-19, dia kena, it's okay, no problem, kenalah. Dia kalau tak kena orang lain tak apa, biar seorang-seorang tak apa. Masalahnya kena orang lain. Benda boleh pergi pada anak, pada isteri, pada mak ayah kalau duduk serumah, jiran-jiran, kedai-kedai kampung. Itu masalah dia. Kalau seorang-seorang tak apa, kan? Kalau ikutkan sekarang ni, kluster tabligh dah makin berkurang. So kalau tengok daripada gambar ni pun kita boleh tahulah, dia punya statistik pun dah semakin berkurang. Kalau ada pun mungkin generasi yang keempat ataupun generasi kelima. Sila Google, sila cari, sila dapatkan info apa maksud generasi pertama, generasi keempat ataupun generasi kelima. Okey, sekarang ni ada cerita mengisahkan tentang KKM ambil plasma darah dari pesakit yang positif COVID-19 hari itu yang dah sembuh, untuk kajian penawar. So kita tunggulah, sebab yang ramai ni pun daripada kluster tabligh. Dengar ceritanya pun ramai kluster tabligh yang derma darah untuk diambil plasmanya. Dan kalau kita tengok, sebab sekarang ni pun dah ada 20 kluster tabligh bukan lagi yang utama. So sekarang ni ada lebih 20 lebih kluster lain yang perlu kita lihat. So kita doakan yang terbaik supaya plasma darah yang didermakan oleh mereka-mereka yang sembuh daripada COVID-19 membuahkan hasil, dapat mewujudkan penawar. Dan dengar ceritanya, orang tabligh ni yang ramai, sebab dia orang antara yang ramai kan hari itu. So antara yang ramai lah yang menderma. Dan kita doakan supaya kita dapat jumpa penawarnya, sebab setiap segala penyakit itu ada penawarnya, ada ubatnya. Sama-sama kita doa. Ya. Terima kasih kerana sudi menonton video pada kali ini. Saksikan video yang next kali dalam musim PKP ini, InsyaAllah dengan yang lebih, dengan info-info yang lebih menarik, yang lebih parat. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share dekat grup WhatsApp, dekat Facebook, dekat Instagram. Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.